Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi Dr. Hasman selaku pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita nak mengajak hak ramai tu, kita nak masjid hak besar lah. Tapi kalau kita nak duduk berzikir, kadang-kadang masjid macam ni, bagi saya lah, masjid macam ni seronok. Dia agak jauh sikit mungkin, dan mungkin lama sikit. Walaupun lama dan baru ni pada asalnya sama saja, tetapi di kalangan salaf mereka suka masjid yang lama, kerana padanya lama orang telah beribadat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa program Ihya ni kita akan bagi dua. Saya akan cakap separuh dan tuan-tuan boleh tanya separuh. Tidak, saya cakap seorang. Apabila kita baca Al-Quran dan kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, kita dapati Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita suatu agama yang sangat pemaaf, satu agama yang memberikan ruang yang besar kepada kita ni. Antaranya ialah ayat terakhir daripada suratul Baqarah yang selalu tuan-tuan baca dan kebanyakan kita hafal, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada satu diri illa wus'aha, melainkan apa yang dia mampu. Perkataan wus'aha asalnya daripada wasa', apa yang dia luah, yang celuih untuk dia lah dalam bahasa kita, apa yang padan dengan dia. Allah tidak akan bebankan kepada satu diri itu melainkan apa yang dia padan, apa yang dia mampu. Maksudnya kalau apa yang kita tidak mampu, Tuhan tidak akan wajibkan kepada kita. Daripada seluruh aspek agama, hatta dalam akidah sekalipun, orang yang tak mampu mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah kerana dia bisu, dia boleh berpada dengan keyakinan dia di dalam diri dia. Orang yang diugut kepada dia, jika sekiranya kau mengucapkan, kau kena ucapkan kalimah kufur, kalau kau tak ucap kau akan dibunuh. Tuhan bagi kelonggaran untuk dia. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, melainkan orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang di dalam iman, jantung hatinya tetap tenang dalam iman. Maksudnya kalau dipaksa, sekalipun dia melafazkan kalimah yang kufur, tapi paksa ni, kalau setakat kalau hang tak sebut aku tak bagi RM5, tak boleh lah. Ni paksa hak betul, paksa yang membabitkan ancaman terhadap nyawa dia.
keluarga dia, maruah keluarga dia. Allah bagi kelonggaran kerana itu di luar daripada kemampuan. Salat juga demikian. Yang tak boleh berdiri, boleh duduk. Yang tak boleh duduk, boleh baring. Yang tak ada wuduk, boleh tayamum. Tayamum pun tak ada, boleh semayang macam tu saja. Kerana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tak boleh berpuasa kerana sakit, boleh ganti pada hari yang lain. Kerana sakit sepanjang hayat, tak bolehlah dia, boleh bayar fidyah. Agama, haji penting. Haji merupakan rukun Islam. Tapi yang tak mampu, tak ada duit, kita dengar orang pergi haji, kita kata aku ni dengar sajalah kot, hak duk ada pun tak lepas. Dia balik kepada Allah, tak cacat apa dia pada Allah. Bukan sengaja dia tak mau pergi haji, dia usaha dah untuk hidup dia, tapi itu kemampuan dia. Zakat juga sama demikian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita kena tahu semua yang Allah bekalkan ataupun Allah taklifkan, Allah wajibkan kepada kita dalam agama ini, semuanya hak kita mampu buat belaka. Semua hak kita mampu. Tuhan Maha mengetahui. 5 waktu tu hak kita mampu. Kalau ada orang kata tak dan aku 5 waktu ni, kita nak tengok tak dan tu macam mana. Kalau kerana dia musafir, dia boleh jamak qasar. Kalau kerana dia sakit, Allah nak pergi bilik ayak sekali-sekali lah azab, dia boleh jamak, tak perlu qasar. Duduk hospital, nak ambil wuduk tak boleh, nak bergerak tak boleh, tunggu anak mai sekali masa waktu melawat, dia ambil wuduk masa tu, dia semayang, dia jamak, siap-siap 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Agama luas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang dia lakukan, bagi kamu, bagi diri itu apa yang dia lakukan, dan dia akan dapat kesalahan di atas apa yang dia buat. Dosa orang kita tak tanggung. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Najm, Allah kata, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi awfa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Adakah mereka itu tidak diberitahu apa yang ada di dalam suhuf Musa, lebaran-lebaran yang diturunkan kepada Nabi Musa? Tuhan tanya, dia tahu tak? Dia tahu tak apa dalam tu? Wa Ibrahim alladhi waffa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim yang sentiasa memenuhi apa yang Tuhan minta kepada dia, Nabi Ibrahim. Apa yang Tuhan tulis? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Ada orang tak boleh menanggung dosa macam budak kecil, tapi kita yang boleh menanggung dosa ni, Tuhan kata kita tak akan tanggung dosa orang. Kita tak akan tanggung dosa mak kita. Mak kita tak akan tanggung dosa kita. Pak kita tak akan tanggung dosa kita. Kita bertanggungjawab. Habis kata pak kita, kalau dia tak ajak kita agama, dia tanggung tak? Dia bukan tanggung dosa kita, dia tanggung dosa dia lah tak ajak kita agama. Kerana Tuhan kata seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahawa insan itu tidak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan sahaja. Ni agama Tuhan yang maha adil. Kok kita mati, lepas tu anak kita tak buat kenduri kat atas, malaikat pergi pukul kita kat bawah, dia tak mungkin. Kerana Tuhan kata bahawa seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Dan ini kadang-kadang
khurafat sebahagian orang. Dia anggap bahawasanya anak dia buat ni, pak dia kena tanggung. Pak dia masuk kubur, anak dia tak buat kenduri kat atas, malaikat pergi pukul pak dia. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, dan amalan dia akan dihisap, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian Tuhan balas secukupnya dengan apa yang kita buat. Ini Tuhan buat kaedah kepada kita. Walaupun Tuhan buat kaedah semua orang dapat apa yang dia buat, dia tanggung dosa dia, dia dapat pahala yang dia buat. Apa yang Tuhan bagi kat kita ni memang kita mampu buat. Tapi manusia ni dia ada, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia silap. Bukan kerana tak boleh buat, tersilap buat. Betul tak? Allah kata semayang 3 rakaat, dia duk fikir bendang dia lah anak dia, dia buat 4. Itu contoh mudah lah kan. Tuhan ajak kita doa kat dia, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan kat kami kalau kami lupa atau kami silap. Bukan kita buat tu, Tuhan ajak, so kita minta. Tuhan mana lagi yang pemaaf? Kita buat salah dengan satu orang, kita pergi jumpa dia, cik, saya buat salah. Dia lupa, dia diam je. Lepas tu kita, dah buat salah, minta maaf kat aku. Tu kita, padahal salah dengan sama manusia. Allah Ta'ala ni, dia bukan macam tu. Rahmat Tuhan ni, dia ajak siap-siap cara minta maaf dia pun. Cara mana nak kata kat dia, supaya kata tu betul, boleh dia maafkan. Kalau tidak, semua kita pakai duk mereka, mungkin hak pandai sikit, pandai ayat sikit. Tu imam pandai sikit, atau ayat sikit. Hak bawah ni, aku ni ada buat salah kat Tuhan, nak kata kok mana pun tak tahu. Kerana bukan semua orang kerti. Allah ajar, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambillah tindakan kat kami jika kami lupa atau kami silap. Jadi orang yang terlupa dimaafkan. Tiap-tiap hari sembahyang subuh nak tidur pun duk ingat pagi esok nak subuh, dia lena sampai pukul 7. Bangkit berdosa besar lah aku hari ni. Dah ada inna sina au akhtana. Jadi masa bangkit tu, masa tu lah kita sembahyang. Itulah waktu kita. Sembahyanglah waktu itu. Hari tu ada 2-3 tahun lepas ada cerita orang pergi makan coklat Cadbury apa tu, kononnya ada khinzir. Tu pun satu hal cerita. Sampai kawan tu mehabak dalam TV, saya ni berdosa nak kena tukar darah lah apa pasal dah masuk coklat. Ini mungkin orang tak apa baca Quran. Agama bukan sampai macam tu. Sahabat yang masuk Islam tu dulu makan benda haram juga. Tapi hak lepas Tuhan ampun yang ni, bukan kita niat nak makan haram, kalaulah haram. Nasina au akhtana. Sebab tu kadang-kadang tak betul teori setengah orang. Dia kata kalau pak dia tu kerja benda yang haram, buat balik rezeki kat anak-anak jadi benar habis. Kenapa pak punya salah, anak yang benar? Yang benar pak dia lah. Mana anak dia pula benar? Anak tak berdosa, dia makan rezeki yang pak dia buat balik. Bukan dia curi, memang pak dia wajib menyediakan rezeki, menyediakan nafkah untuknya. Dan Tuhan tak bebankan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau hak tua pun Tuhan tak beban, tambah budak kecil, di mana dia nak ambil? Melainkan bapak dia kena bagi.
Kemudian setelah bapak dia katalah pergi buat kerja tak betul, buat balik main rezeki, anak dia makan yang kecil ni kerana duit tu haram, anak dia Tuhan jadi bagi benak pula dah. Baca Quran tak boleh, semua tak boleh. Takkan Tuhan nak pergi hukum budak kerana kesalahan bapak dia? Ni pun kadang-kadang pakar motivasi ni kena perbetul juga. Bukan saja perbetul PhD tak betul, tapi kena betul. Kena perbetul jugalah hal-hal yang seperti ni. Jangan melampau. Agama bukan tabiat dia macam tu. Tuhan ajak kita, dia maafkan yang kita terlupa, dia maafkan, dia penyayang. Tuhan Ghafur Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sebelum baca Fatihah tu kita bismillah dah. Sama ada kita bismillah kuat ataupun kita bismillah perlahan dalam solat. Lepas tu kita Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang Tuhan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan, jangan kau bebankan kepada kami apa yang kau bebankan pada orang-orang sebelum daripada kami. Wahai Tuhan, jangan bebankan isran, bebanan, rantaian yang kau bebankan pada orang sebelum. Umat-umat dulu Allah Ta'ala marah, dia layak buruk. Bani Israel layak buruk. Tuan-tuan tahu layak buruk kan? Orang kata lawyer buruk. Lawyer buruk sebenarnya, bukan layak. Sebab tu ni kata saya tak pakai layak, saya pakai motorbot dia Bani Israel dia banyak. Nabi Musa kata macam ni, dia kata macam ni, Nabi kata macam ni, kata macam ni. Tuhan buat hukuman kat dia. Kalau buat dosa nak taubat, kena bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Kalau kena najis kat pakaian, kita basuh, dia pun kena potong bahagian kena tu. Sebab apa? Banyak sangat. Kalau orang kata kau tu, dia nak kata kau ni. Tuhan bagi hak beban kat dia. Hampa nak cari hak payah. Tuhan kata, suruh kita kata, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan, jangan beban kat kami macam mana kau bebankan kepada orang-orang yang sebelum daripada kami. Maka syariat ni mai kat kita, dia mudah. Tuan-tuan mahabak, benda apa yang payah? Benda apa yang payah dalam agama? Semua benda, kalau kita tengok, saya selalu buat contoh berulang kali. Ambil sekeping kertas, saya edar pada tuan-tuan, senaraikan benda-benda yang Tuhan haramkan. Makanan dengan minuman. Saya ingat tak sampai separuh muka surat, tak tahu nak tulis lah. Ayat nera boleh. Ayat biar tak boleh lah. Tapi cuba senaraikan makanan dan minuman hak Tuhan halalkan. Allah, tulis 10 muka surat tak habis. Tu pun dia duk cari hak haram juga. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tuhan cipta semua atas muka bumi ni untuk kita belakang. Rahmat Tuhan. Kemudian tu Rabbana. Lagi wala tuhammil alai isran Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan, jangan kau bebankan kepada kami apa yang kami tak mampu. Hak ni kita minta jauh. Jangan dia uji kita hak kita tak tahan. Dia, semua hak dia uji kita. Dunia ni tak ada yang free. Kita naik motor nak pergi kerja, sampai sekat jalan motor pecah tayar, turun oh pecah tayar pula dah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kerja tak dampi, tapi pecah tayar tu dia kira pahala. Pahala kita susah. Kerana tak ada benda yang orang Islam ni, Muslim ni, dia susah, duri yang kena sikit pun bagi pahala. Tuhan ampunkan dosa, Tuhan angkat darjat. Mungkin kita pergi ke akhirat besok, semayang kita cukup-cukup ngam je, tapi tengok-tengok berat pahala kita. Sebab ujian kita banyak. Orang lain pergi buat kerja cari makan naik ikon, kita tengah pandai. Bukan saya nak suruh semua orang kerja tengah pandai, tapi Tuhan pengasih. Dia tidak, apa yang manusia lalui dalam kehidupan ni, dia bagi belaka pahala.
Orang hak sakit semayang dengan orang hak sihat main masjid, dua-dua dapat pahala. Tapi hak heret main masjid, hak sakit tu pahala tentu lebih daripada hak sihat. Hak main dengan kereta ekor elok, driver pun ada, tentu kurang sikit nak bandingkan dengan main dengan motor jenuh duk press dengannya tadi ni. Walaupun dua-dua sah semayang, Allah Ta'ala tak mensia-siakan apa pun. Hanya kita yang buta untuk melihat hakikat kepada kehidupan ni. Bila kita tengok rahmat Tuhan banyak. Sebab tu di akhirat dia timbang belaka. Demam, sakit, subhanallah, alhamdulillah. Sepatah kita kata alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, sakit Allah, masya Allah. Masya Allah tu kita kata ringan je. Di sisi Allah di akhirat besok, masya Allah, ada timbangan dia. Subhanallah, kita hari ni kadang-kadang kita teringat kita, tuan-tuan sama, saya pun sama. Tapi bila kita lupa di akhirat besok, kita ingat kalau 10 kali lagi kita kata subhanallah, boleh buat timbangan di hari akhirat kelak. Sekali pun boleh buat timbangan. Jangan Tuhan bebankan. Wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna. Tolong maafkan kami. Fa'anna ni kata para sebahagian ulama tafsir, maaf hak dosa kita dengan Tuhan. Waghfir lana, tolong maafkan dosa kami dengan hamba-hambamu. Warhamna, tolong rahmat kami hak nak mai ke depan ni. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Tuan-tuan, kita kadang anta maulana kita tak rasa, tapi bila kita sebut dengan penuh faham makna. Lah ni orang tak faham, budak-budak kecil baca tak boleh lagi tahu semua ni application dalam handphone ni. Pasal apa? Pasal duk biasa. Kita pun kadang-kadang semayang baguslah, tapi Fatihah pun kadang-kadang kita tak ambil tahu apa makna dah. Ayat lazim pun tak ambil tahu makna dah. Hak lain tu kalau kita tak tahu main surat apa ni, aku tak tahu, cari satu kampung tolong terjemah. Tapi kita ayat-ayat Tuhan, anta maulana, engkau adalah pelindung kami. Bila kita baca dalam salat, kita rasa Allah pelindung kita. Bila kita doa tengah malam, kita rasa Allah pelindung kita. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami untuk mengatasi, memenangi ke atas kaum yang kafir. Ini agama. Ini penutup Allah bagi suratul Baqarah. Jadi kita ini sebenarnya berada dalam satu agama yang rahmat. Alhamdulillah, Islam. Dengan agama yang rahmat ni kita kena faham Islam. Kalau kita faham Islam luar daripada cara Tuhan terang, dia jadi serabut lah. Tapi kalau kita faham Islam macam yang Tuhan terang, agama ini seindah-indah agama. Makasih banyak. Saya akan buka pada sisi perbincangan, pada soal jawab insya-Allah. Dan sementara tu tuan-tuan, siapa yang ada soalan dia boleh tanya. Ada lagi, mai sekali-lagi semua. Amalan membaca Al-Fatihah untuk membuka atau pembuka majlis, adakah merupakan petunjuk daripada Nabi SAW? Kalau dari segi dalil, ada tak Nabi buka majlis dengan memulakan bacaan mana-mana surah Al-Fatihah ataupun seumpama? Dari segi apa yang Nabi buat, dari segi itu tak ada hadis.
yang sahih yang menunjukkan hal yang demikian. Namun seseorang secara peribadi dia bolehlah, misalnya katakan dia nak baca Fatihah sebelum dia minum air umpamanya, kerana dia mengharapkan keberkatan Fatihah ataupun penawar Fatihah. Untuk amalan diri dia boleh ataupun tidak boleh, selagi mana dia tak kata yang ni adalah hadis Nabi buat, dia pilih untuk diri dia. Di kalangan para ulama ada yang memilih surah-surah tertentu mereka baca, seperti Al-Hafiz Al-Iraqi, dia baca sebelum dia memulakan sesuatu. Tapi itu amalan peribadi lah. Tapi amalan untuk dijadikan amalan sunnah Nabi, ia tidak ada riwayat sunnah Nabi SAW dalam hal itu. Cuma kalau satu orang nak mengubat diri dia ataupun dia nak baca tertentu, dia nak sebelum nak baca kitab umpamanya, dia baca Fatihah, dia harap keberkatan umpamanya, memudahkan dia, kerana Fatihah itu dia merupakan syifa. Boleh ataupun tidak, di atas syifa itu dia boleh buat. Ini termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan selain daripadanya mereka juga mempunyai amalan-amalan tertentu yang mereka baca yang diambil daripada asalnya ada riwayat daripada Nabi SAW, cumanya mereka amalkan untuk diri mereka dalam keadaan-keadaan tertentu. Di dalam hadis yang diriwayatkan umpamanya oleh Imam Al-Bukhari, ada satu sahabat yang mana dia pulang, dia datang jumpa Nabi SAW, dia beriman, kemudian dia pulang, dia jumpa satu kaum yang belum lagi masuk Islam, dan dia jumpa ada satu orang lelaki di kalangan mereka yang diikat dengan rantai besi. Dia ni gila, asabahu junun, dia gila. Jadi ketua kabilah ni tanya dia, hampa ni apa? Dengar kata datang daripada satu orang lelaki yang padanya ada kebaikan, boleh tolong baca apa-apa untuk dia ni, itu pun berubat dia ni. Dia sahabat ni telah baca Fatihah dan dia sembuh. Dia baca Fatihah dan sembuh. Dia dapat pula 100 ekor kambing. Kau tu bagi hadiah, barangkali dia seronok sangat kot kawan ni. Bila nak makan 100 ekor kambing ni, rasa macam nak ambil ni salah ni. Dia pergi tanya Nabi SAW. Nabi kata, fala umri inna lakana an-nas la ya'kulu min ruqyatin batil wa anta ta'kulu min ruqyatil haqq. Kama qala, sebelum ni semua orang makan daripada jampi palsu, engkau makan daripada jampi yang benar. Jampi yang benar. Cuma soalan dia tadi, kalau nak buka majlis Fatihah, itu tidak ada dalam apa-apa riwayat daripada Nabi SAW. Sebahagian hak saya duk selalu jawab saya ni, tapi sebahagian ni dah. Soalan ni dah ada ni, tapi tuntut ilmu walaupun sampai negeri Cina, apakah hadis ni sahih, dhaif atau palsu? Tuntut ilmu sehingga ke negeri Cina, ia bukan hadis yang sahih. Sebahagian orang dia keliru tentang tashih. Ini pasal orang luar kena tashih yang dibuat oleh sebahagian hufaz seperti Al-Mizzi terhadap riwayat ini, kerana dalam hadis dia perkataan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, utlubul ilm walau kana fi Sin, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, tak sabit daripada Nabi SAW. Sebahagian riwayat dia datang dengan bercampur, talabul ilm faridah, utlubul ilm walau kana fi Sin. Tuntut ilmu itu wajib, tuntutlah ilmu sehingga sekalipun sampai ke negeri Cina. Maka sebahagian hufaz kata hadis ini ada syahid dah, ada bukti dah. Kerana bukan dia maksud yang tuntut ilmu pada negeri Cina tu hak depan tu, iaitu tuntut ilmu itu fardu, hak tu yang sahih, bukan hak bahagian kedua tu.
Jadi sebagian orang bila dia tak tahu tasahih para hufaz, dia ingat hufaz telah mensahihkan hadis tu, dia sahihkan bahagian depan, bukan dia sahihkan hadis tu. Ni ada ke soalan lain? Semasa sikitlah jawab. Skim syariah KWSP yang baru diperkenalkan, hukum seorang muslim. Saya terlihat mesyuarat ni, saya terlibat jugalah di dalam isu KWSP ni, dan dia buka skim yang baru. Walaupun ada berbagai pandangan yang lama tu, dan seumpamanya dia suruh bersihkan duit dan semua macam-macam pandangan masa pembahasan tu. Cuma dia buka skim yang baru ni, dia nak mengelakkan daripada wang itu pergi ke pelaburan yang salah. Jadi apabila kita ada pilihan yang seperti ini, kita pergilah kepada pilihan itu. Dan bagi yang tak mampu, kadang-kadang mungkin dia tak tahu, lambat, tak nak buat pun tak boleh, lambat, tapi proses tu dia kena usahakan supaya dia memenuhi. Mengenai fatwa ASB, ni saya dah jawab kot no. ASB ni macam ni, sesuai lah nak abang di sini. Bang dulu kot no, masuk waktu kita bang dulu. Lagi dia kata mufti mai tak bagi orang bang. Siapa ada soalan lain? Umar Siap. Mana soalan tadi? ASB. ASB ni tuan-tuan masuk ASB? Ramai? ASB ni dia ada
daripada dulu sampai sekarang dikatakan dia mengurangkan pelaburan-pelaburan yang di tempat yang dianggap tidak menepati syariah. Peratus yang tak menepati syariah tu pun tak banyak, kecil. Tak kecil pun, maksud ada berapa belas peratus lebih kurang begitu kadar yang mereka maklumkan. Dia asalnya kalau ada tempat haram tu kita tak boleh, tetapi ASB ni dia ada beberapa perkiraan yang lain. Nak mudah cara faham ni, sembang kita cara kampung. Orang Islam di Malaysia ni dia tak mampu nak bersaing dengan orang lain di sudut ekonomi dah. Dan dia tak ada projek-projek yang besar yang menyebabkan dia menguasai ekonomi negara ni. ASB ni salah satu langkah yang dibuat oleh kerajaan yang membolehkan orang Bumi Putera ni, mereka letak duit mereka ramai-ramai pada satu orang, orang ni tolong uruskan. Pihak ni tolong, bukan satu orang pada satu pihak ni uruskan duit tu supaya duit tu dapat menjadi hasil. Dan kerajaan pula menjamin dia di pada satu sudut. Macam anak kita dah, dia buah dalam tabung, pak dia kata duit banyak so abah tambah kan. Jadi banyak sudut dia panggil kalau di lu sudut dia panggil tanzir fiqhi itu. Kalau kita nak lihat ke berbagai sudut bagaimana fiqh itu berfungsi, boleh dilihat dalam isu ni. Kerana kalau orang Islam ni semua tarik daripada ASB ni, dia akan menyebabkan banyak juga kita punya peratusan penguasaan kita terhadap ekonomi dalam negara ni lagi jatuh lah. Tapi dalam masa yang sama, ASB tu dia ada masalah tu. Jadi kita punya perlih, kita fatwa lain sikit pada negeri lain. Kita boleh dengan niat kita kerana nak menguatkan ekonomi orang Islam, dan bukan niat kita setuju dengan yang tu, yang salah tu. Tapi kita tak ada pilihan. Kalau ada tempat lain yang boleh letak juga duit, ekonomi boleh kuat juga, kita tak perlu ASB lah. Tapi ASB saja ada, kita letak di situ, dan pihak yang menguruskan itu hendak wajib untuk cuba sedaya upaya, kerana mereka sendiri cuba, tapi kerana atas beberapa alasan kononnya sukar untuk mereka nak reduce sebenarnya. Dan pihak berkenaan wajib untuk mengurangkan ataupun menghilangkan unsur-unsur yang haram itu. Jika mereka sengaja tak hilangkan, mereka berdosa. Jika mereka berusaha menghilangkan, itu tanggungjawab mereka, dan kita boleh letak di situ. Tapi untuk menjadikan supaya hilang syubhah, kita mencadangkan supaya hendaklah siapa yang dapat SB 10,000 ke apa, kalau dia habang tahun ni, dia habang ada kata unsur haram tu 15%, hak 15% duit kita tu kita pergi tolak, pergi tang mana-mana tempat orang susah ke, bagi pada pihak-pihak lain yang boleh dapat manfaat daripada duit tu. Itu secara umum fatwa kita lah. Hal garis panduan hiburan yang boleh kita dah fatwa, dah nanti kita keluarkan. Saya tak tahu siapa tanya orang, pasal ada orang ramai orang berhibur. Tadi orang hantar main kat pejabat saya gambar dengan report polis orang kita ni duk pergi kedai kok. Banyaklah pula tebal mana. Saya heran je. Kadang-kadang saya tengok yang pi dalam gambar tu, saya tengok buat keluar duit RM50. Tengok pakai tu macam biasa, sayang duit. Tambah berdosa kan. Adakah orang dah tikam ekor jadi kaya, hidup senang? Mana ada ke? Benda salah. Tu baru ni saya sebut juga, kadang-kadang orang kita tak faham. Saya sebut pasal di Giant tu, dia ada mesin tu. Orang ramai orang, saya duduk tengok malam-malam mesin apa ni, bubuh RM2, RM5, RM10 duk lawan nak tangkap handphone lah, nak tangkap apa tu, tak dapat, jatuh macam tu lah, terbang duit macam tu. Kita rasa permainan, itu judi tu. Dan saya dah tegur dalam Facebook, tapi katanya Giant dah tak tepi betul kan, dah tarik, tapi tak pasti, saya pun tak pergi tengok. Tapi yang pentingnya lah, kadang-kadang kita tak berasa salah tu. Kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita tengok kata-kata dia kata teka dulu kan,
teka kacang, ada berapa biji kacang dalam ni? Sekali teka RM3 umpamanya. Judi ni konsep dia macam ni, salah satu pihak kena rugi dan salah satu pihak akan untung. Kita main badminton dengan kawan kita, kalau aku menang, hang belanja aku, kalau hang menang, aku belanja hang. Judi. Main tu tak judi, pertaruhan tu judi. Tapi kalau dia kata, kalau hang menang, aku belanja hang, kalau aku kalah tak apa, yang tu hadiah. Pasal sebelah pihak Pak kata kat anak, kalau menang periksa ni bagus, abah beli handphone. Konolah, aku budak suka, ataupun abah bagi RM500 ke, abah bagi RM200. Itu nama apa? Hadiah. Tapi kalau hang tak menang, duit hang lain akaun tu abah ambil. Yang tu judi. Tak ada lah pak buat macam tu, teruk lah pak macam tu. Tapi nak bagi faham kan, kalau bertaruh dua pihak tu bertaruh, dia judilah. Yang tu bertaruh lah tu. Kalau dia tak berjaya tangkap benda tu, RM10 hilang. Kalau berjaya, dia dapatlah benda yang mungkin lebih pada RM10. Dan kita, benda ni bukan dosa kecil, ini termasuk dalam dosa besar. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Tuan kata, fajtanibu, arak, judi, berhala, menenun nasib, najis daripada perbuatan syaitan, hendaklah kamu jauhi dia. Kita dalam hiburan ni, kita luas. Islam ni dia tak kata dia tak benarkan hiburan. Nabi ni dia benarkan hiburan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada orang Sudan buat pertunjukan dalam masjid Nabi, main pedang, main lembing. Semua orang pakai duk tengok. Aisyah radhiyallahu anha, dia tak dagu dia atas bau Nabi, duk tengok. Nabi kata lagi dia pun main dalam masjid. Dalam Bukhari, di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi ditambah, Nabi kata, lita'lama yahudun anna fi dinina fushah wa inni ursiltu bihanifiyati samhah. Supaya orang Yahudi tahu bahawasanya agama kita ni luas, aku ni dihantar bagi satu agama yang lurus dan sangat bertolak ansur. Maksudnya Nabi pi kenuri wanita Ansar yang berkahwin, seorang wanita yang berkahwin dengan lelaki Ansar. Nabi pi kenuri itu, Nabi dengar diam saja. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi dengar diam saja. Nabi kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, ala ma'ahumul lahu fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Wahai Aisyah, tak adakah hiburan, nyanyian? Orang Ansar suka nyanyian. Nabi pula peringat apa? Bukan kerana Nabi suka nyanyian, Nabi nak bagi kelonggaran. Bila menikah, ada lagu sikit menyanyi, tanda seronok lah. Kalau menikah pun macam pergi rumah orang mati, sengap je. Dia tak, sebab tu hari raya orang menyanyi tak apa, agama benarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW baring di rumah dia, Abu Bakar Siddiq masuk pada hari raya, tengok dua orang sedang menyanyi dalam rumah Nabi. Perempuan duk menyanyi, kawan Aisyah menyanyi. Abu Bakar ni orang warak, dia kata mizmaru syaitan fi baiti Rasulullah. Suara setan dalam rumah Nabi. Nabi kata, da'huma ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Biarlah wahai Abu Bakar, semua kaum ada hari raya, ni kan hari raya kita. Allah. Nabi ni bukan kerana Nabi suka dengar tu ataupun tak suka, Nabi bagi kelonggaran. Kerana manusia ni berhibur. Sebab tu hari raya, hari orang gembira. Kalau hari raya kita duduk pergi menangis atas kubur, tak ada kerja lah. Hari gembira, Nabi bagi orang dalam rumah Nabi orang menyanyi.
Sebab itu bila hari yang duka cita, hari kematian. Sebab itu bila ada kematian, Nabi SAW suruh kita tolong. Nabi bila lamma jaa na'yu Ja'far, apabila datang berita kematian Ja'far, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bila berita kematian Ja'far, Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Bila datang berita Ja'far Abi Talib meninggal, Nabi kata kat sahabat-sahabat, buat untuk keluarga Ja'far makanan, kerana datang kepada mereka benda yang menyusahkan mereka, duka cita mereka. Jadi jiran pergi hantar lauk sikit, pergi hantar makanan sikit. Bukan jiran duk pergi tibai makanan dia lagi, tak, kita pergi hantar pergi kat dia. Itu tanda kita ini ukhuwah dengan dia. Ni kita pula pergi ketuk tak buat makan apa dah, kawan meninggal dengan susah, duit pun tak buat, kita pula nak pergi makan rumah dia, tak makan kat dapur kita, kan? Nabi kata buat untuk keluarga dia makanan. Itu tanda agama. Jadi kematian kesedihan. Kita di Perlis mungkin tak ada lah, sebahagian negeri kematian tu seronok. Bila mati semayang dapat duit dalam sampul seorang RM10, kan? Dia jadi seronok orang mati. Ada orang mati, boleh ni. Kalau ada 2 orang boleh RM20. Itu dulu punya bayaran. Lepas GST ni kata RM25. RM5 satu takbir, RM5 lagi untuk cukai GST. 4 takbir RM20, RM5 cukai GST. Apa jadi orang seronok sehingga orang fikir tak ada tempat mati ni. Kadang-kadang, tapi tak ada di negeri ni, kan? Bakal duk cari tempat orang mati. Jadi bila mati seronok. Hari mati sedih, hari raya seronok. Agama itu agama. Sebab tu hari raya orang gembira. Kadang-kadang ada sebahagian hadis-hadis tu tak kuat. Malam raya mayang sunat macam-macam yang tak kuat, tak sahih. Yang isteri tu buatlah ketupat seorang-seorang, abah hang ni pergi mana atau aku semayang sunat lah, kata ustaz ajak. Ya, pertama tak sahih, pergi tolong bini lah. Hari raya anak-anak nak balik. Agama ni dia ada masa dia suruh kita gembira, suruh kita seronok. Bukan kok jadi pas dulu ni orang kita ni orang seronok, lepas tu main ngaji agama, main masjid, balik muka duk cengeng ya. Tak, abah lah ni serius, abah mengaji agama tau lah ni. Tak betul macam tu. Agama bukan macam tu. Agama fi dinina fushah, kata Nabi. Dalam agama kita ni ada keluasan. Jadi kita tak kata orang kata pasal sebab pejabat mufti duk biar orang ada hiburan, kita benar hiburan, tapi tak boleh berlebihan. Campur lelaki perempuan, duk main, duk peluk-peluk atas pentas, tu tak boleh. Hak tu bukan salah menyanyi, salah penyanyi. Yang tu lain. Tapi kalau ada tak kena pandangan berkenaan apa ni, Akta RUU 355 sehingga menimbulkan kafir mengkafir. Saya tak, kalau saya nak ulas RUU ni panjang, tapi saya nak sebut macam ni, kita jangan kafirkan orang. Kafir ni orang tak sokong RUU, kita nak pergi kata kafir. RUU tu pun dia belum tentu lagi jadi satu undang-undang Islam ke apa. Boleh jadi orang dapat RUU, undang-undang Mahkamah Syariah diluaskan, mungkin dia buat undang-undang untuk kuatkan tangkap siapa penceramah tanpa tauliah, boleh tak? Pasal dia duduk orang mahkamah tu juga. Boleh juga untuk buat macam-macam benda, bagi pisau ke tangan orang ni macam-macam. Ada orang sembelih kambing, tapi ada orang tikam orang. Bagi pisau tu tak tahu lagi betul ke salah. Hak buat tu baru tahu. Bagi pisau, nak tengok tangan siapa kita bagi pisau. Kalau bagi tangan pisau tu jatuh ke tangan orang soleh, tak apalah. Kalau jatuh ke tangan, ni peluang kita. Ada pendakwah yang dakwah dia betul masuk penjara di atas Mahkamah Syariah juga di Malaysia. So kita nak kena tengok lah ke mana benda tu nak pergi. Kalau dia pergi, kemudian kita jangan mudahkan kafir. Nabi SAW dalam riwayat Ibn Hibban sebut, innama akhwafu ma akhafu alaikum rajulan yaqra'ul Qur'an hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa kana rida'an lil Islam nabadahu wara'a dhahri.
fansalakha min wa hamala sayf ila jarihi wa ramahu bisyirk. Nabi kata, yang aku takut ni satu orang lelaki yang paling aku takut nanti orang yang baca Quran. Bila dia baca, sehingga dia rasa dia nampak macam pandai, dia tak pandai. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu, nampak macam Tok Syekh ada ni. Wa kana ridaan lil Islam, dulunya dia pertahan, macam dia mempertahankan Islam. Kemudian dia ambil Quran, buang di belakang dia. Kemudian dia ambil pedang, pergi serang jiran dia dan tuduh orang lain sebagai syirik, sebab tak faham macam dia faham. Huzaifah tanya, man aula bisyirk, ar-rami amil marmi? Siapa dia yang patut lebih syirik, hak tuduh orang ke hak kena tuduh? Nabi kata, hak tuduh tu syirik, lebih dekat pada syirik, hak tuduh tu. Sebab itu kita kena jaga hal seperti ini. Kadang-kadang cepat sangat kita jangan simpulkan. Agama kata tak boleh tuduh orang ni kafir atau apa-apa illa ba'da iqamatil hujjah, melainkan setelah ditegakkan hujjah. Saya selalu buat contoh dah 20 kali nak mudah. Bang tak boleh hina azan, kita tak boleh hina orang azan. Hina azan boleh kufur. Allahu akbar, dengar orang azan, kita dengar orang Islam sebelah kita kata repet, kufur tu. Tapi kita orang Islam, kita tak kata terus kafir kata. Kita tanya dia, hang boleh kata kat orang bang merepek? Dia kata bukan. Hang boleh kata orang azan hang kata merepek? Dia kata bukan, aku marah kat azan tu, aku marah kat kawan hak bang. Oi, pasal apa yang hang marah kat dia? Dia kata subuh tadi kan mayang, ni ada kenuri ni, DP ni bang pula dah. Oh, tak betul lah dia marah pun, elok lah untuk bang, tapi dia tak kufur. Sebab dia bukan hina azan, dia hina apa? Dia marah kat kawan dia tu. Sebab tu kata para fuqaha, kata para ulama, tak boleh takfir melainkan setelah kita kena usul periksa. Dia mungkin berdosa, semua boleh, tapi kafir tak boleh. Kafir kena tanya dulu. Kena tanya dulu. Sebab tu jangan mudahkan kafir-kafir orang ni lah. Sebab kita rasa kafir ni senang nak kata, mu kafir. Kan macam macam Mamat mana tu kan. Senang sepatah, tapi benda ni di sisi Allah, yahsabun tahsabuna layyina wa huwa indallahil azim. Kamu sangka dia ringan, di sisi Allah dia berat. La yarmi rajulun bil kufri awil fusq illa irtadda ilaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Satu orang tak tuduh orang lain sebagai kafir ataupun fasik, melainkan balik kepada dia jika orang tu tak macam tu. Sebab tu agama ni dah santun. Simple ya tuan-tuan. Saya peringat diri saya lah, tuan-tuan juga. Agama ni hak penting ni kita dengan Tuhan. Kita bagi beres kita dengan Allah Ta'ala. Hak masalah orang lain tu, bila tengok mungkar kita cegah. Tapi jangan kita pergi buat masalah sehingga esok sangkut di akhirat kelak. So kita perbetui diri kita. Tengok ada salah orang lain, kita perbetui hak salah tu. Kita jangan jadikan agama ni pedang kita, pisau kita untuk kita nak tikam orang. Di atas dunia ni memang semua orang cakap pandai. Mufti cakap pandai, tak mufti pun cakap pandai, mufti pun ada banyak, macam-macam pandangan ada. Mazhab pun macam-macam, semua kata dia betul. Tapi sehingga sebahagian orang mati pun tak tahu siapa betul siapa salah. Betul tak? Mati dalam keadaan tak tahu, ada orang kata dia salah, orang kata betul. Tapi Allah Ta'ala namakan pada hari kiamat itu Yaumal Fasl. Betul tak? Maksud apa hari Yaumal Fasl? Hari pemutih antara betul dengan salah. Semua hak kita berkelahi atas muka bumi ni, hang kata aku betul, aku kata hang kata aku salah, aku kata hang salah. Semua ni tak berakhir tang ni. Dia bicara lagi di mahkamah ni. Tuhan akan memutuskan siapa yang kata orang salah dengan nafsu dia, siapa orang yang kata dengan salah dengan benar-benar kerana dia takutkan Tuhan. Sebab tu bila kita nak kata salah kat orang ni, sebab tu para ulama kadang-kadang bila dia tak pasti, dia kata hadza la uhibbuhu wa hadza akrahuhu. Benda ni saya tak suka,
Sebab apa? Sebab hadza laisa min amrin qadim, kata Imam Malik. Benda ni dulu salaf tak buat, jadi saya tak membuat. Sebab dia hati-hatilah masalah ni. Dia hati-hatilah masalah ni. Sebab bila kita ada dua qaul para fuqaha, kita tak kata, sebab tu orang kata perlih kata bid'ah orang baca kunut. Perlih tak kata. Kita kata kita tak kunut subuh. Kerana kita lihat dalil tu kuat belah tu. Tapi mazhab Imam Syafi'i kata kita tak bid'ahkan dia. Kita pilih pendapat ni. Sebab kita hati-hati dalam hal ni. Kita pilih pendapat ni. Kita kata yang tu pada sisi kita pendapat yang dhaif. Kita nak cari hak kuat dari segi nampak dalilnya. Kerana nak beramal, kita rasa yang kuat itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kita pada diri kita. Sebab itu hati-hati. Kafir-kafir ni dulu dengar dah. Tu saya kata, antara kelebihan orang perlih ni, kena kekalkan perlih ni, tak ada isu semayang dua imam, tak ada. Pada ikut perlih ni, dia mazhab dia luas. Patut mau ada setanu tak mayang kau ni tak. Perlih tak ada mayang dua imam, sembelih tak makan sembelihan orang. Lagi apa? Cerai bini pasal beza parti, tak ada. Tak ada. Ada tu saya bukan nak kata tak ada lah. Jadi kena kekal lah. Kita sederhana lah masalah. Orang pelih ada pegangan dia, kita yang tak sama sikit. Tapi kita pergi negeri orang pun, orang pelih tak ada pergi tumbuk tu imam ke, tak ada. Kau tu imam duk baca kunut, orang duk subhanallah, orang pelih duk kata subhanallah kau tu imam. Tak. Dia kunut juga, cuma di negeri dia tak kunut. Sebab itu pegangan yang kita rasa lebih kukuh di sisi kita. Santun, beradab. Ada hak duk maki-maki itu tak pakai kan. Sebab tu dia kata boleh haramkan orang baca doa. Mana siapa cakap macam tu? Haram baca doa. Tuan ihdinas siratal mustaqim. Betul yang duk kata amin. Kalau pergi masjid India, dia mazhab Hanafi tak bunyi amin dah. Kita amin. Semayang khutbah duk baca. Khutbah lagi duk sebut tolong berdoa. Ajak lagi khutbah kedua tu doa-doa Nabi. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala marah ni orang mereka benda yang tak benar. Ada last soalan. Ya. Tentang menggunakan tabung masjid, boleh hiasan, buat bangunan dan buat landscape. Contoh tak perlu bagi perhiasan. Okey. Tentang duit masjid. Para fuqaha dahulu ada bincang tentang kalau orang bagi wakaf untuk masjid tu, boleh tak masukkan sekali dengan perhiasan masjid, khususnya dalam mazhab Syafi'i ada bincang hal ni, iaitu kerana dia kata masjid tu masjid dah, kerana masjid asalnya tak dihias asalnya, dan Nabi ada riwayat yang dia tak suka dihias masjid ni, kerana hias masjid ni ganggu. Tapi bukanlah maksud masjid tu buruk. Hias ni maksud hias yang melampau lah, sampai mengganggu mata jemaah. Hias yang melampau sampai mengganggu. Kemudian perhiasan tu mula orang asal pada zaman Nabi, dia tiang pun daripada tamar dan seumpama. Kemudian pada zaman Osman bin Affan, seperti yang riwayatkan oleh Imam Bukhari, cerita dalam riwayat Osman mula dah letak tiang daripada perak, maksud dah mula, tapi tidak melampau dalam hiasan. Maka kadar oleh kerana para fuqaha bincang pasal kalau masjid ni macam zaman Nabi kosong ya, sedangkan rumah orang lebih elok pada masjid macam tak padan, maka masjid ni pun taklah boleh lekeh, walaupun tak berhias melampau, tapi adalah juga nampak cantik, ada cat, ada apa. Yang ni kalau orang bagi, yang ni termasuklah dalam urusan masjid. Tapi tabung orang bubuh di masjid ni, tabung ni bukan untuk bina masjid, untuk uruskan masjid. Termasuk urus macam-macam lah. Bersihkan kapet dia, bagi wangi kapet dia, kena shampoo sikit kapet dia. Sekali orang duk bersihin dah lah tua mai. Buat satu bangunan lain, contohnya nikah kahwin ke abang lain sikit dari luar. Kalau duit tu dia kata tabung masjid yang kita letak situ, dan orang bagi tu memang kita tahu dia bagi untuk pihak masjid, uruslah
duit dia. Sama ada umpamanya kita tengok duit tabung masjid, kita tahu sama ada dia bagi kepada orang mengajar, ataupun dia beli perkakas masjid, ataupun dia buat apa-apa bangunan untuk kaitan kepentingan masjid. Ada kaitan dengan masjid lah. Misalnya, maka tak termasuk dalam niat orang yang bagi itulah. Termasuk dalam niat yang orang yang bagi. Jadi tapi tak bolehlah kalau kita kata untuk buat masjid, kita pergi ambil duit tu pergi buat padang bola ke apa, tu tak boleh lah. Tapi lagi ada kaitan dengan urusan masjid, entiti masjid, maka niat orang yang bagi itu masih berkait dengan hal itu. Jangan bagi terkeluar lah. Lepas tu orang bagi duit masjid, kita pergi bagi. Kerana apabila kita tengok tabung masjid tu, kita bagi tu, kita faham kita bagi apa. Masjid dah ada dah, kita bagi untuk urus masjid lah. Lepas tu orang kata nak urus masjid ni, kadang-kadang ada orang main pun nak kena buat sikit tebek tu, sikit bilik untuk imam betok barang lah apa. Termasuk dalam urus masjid tak? Termasuk lah. Jadi itu boleh dimasukkan juga dalam pentadbiran masjid. Dia macam ni ya. Semua harta awam yang orang amanah kat kita, zakat, duit masjid, benda ni kita kena takut kerana Allah dalam hal ni. Oi, takut. Duit kita tak apa, duit kita pun kita takut, tambah duit orang bagi. Yang benda ni hamba Allah tu bagi, kita tak tahu dia bagi RM50, kita pun tak tahu siapa bagi. Tiba-tiba di mahsyar selak dia berdiri kes dia dengan kita ni, ambil bahagian RM50 aku bagi tu, aku bukan suruh buat yang tu. So yang ni kita kena takut ke Allah, terutama yang uruskan zakat, yang uruskan duit masjid, uruskan duit negara, kan? Bukan senang ni. Hari ni dia pada buat matematik pula kan, nak kira berapa 100 berapa juta tu ambil berapa 15 jam. Kalau nak kira berapa bilion pula ambil berapa jam. Satu lagi tak, mungkin tak lagi sampai daripada Ustaz tu, khutbah pengumuman sebelum solat Jumaat. Saya nak cadangkan macam ni, pengumuman buat selepas Jumaat, no? Bagi semua dalam mai, kadang-kadang tak apa, sebab asalnya dulu dia tidak ada halaqah sebelum solat Jumaat, supaya tidak ada iltibas dengan khutbah. Sebahagian salaf semua tidak menyukai hal itu, supaya orang mai hari Jumaat tu khutbah. Itulah dia tak boleh macam dua khutbah. Tapi kalau sebelum masuk waktu lagi tak apalah kan. Tapi sebelum waktu orang tak mai pula. Jadi masa orang nak khutbah tu pun kita pun bagi satu khutbah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Jadi dia dua, lepas tu seorang lagi pula bangkit. Jadi bukan kata batal khutbah tu, jadi iltibas, dia panggil jadi keliru. Jadi lepas habis daripada tu bagi makluman, bahawa tuan-tuan ada makluman, beritahu. Dia kata takut ada orang tak tahu. Sebenarnya di Perlis ni kita kata tak ada doa beramai-ramai, bukan tak doa. Hak tu pun sebagai orang salah juga kan. Lepas semayang ni bukan boleh bangkit terus. Nabi pun kadang-kadang ada riwayat dia bangun terus kena ada urusan. Tapi lepas solat ni adalah bacaan dia. Terutama lepas subuh duduklah saat bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Bacalah. Jabatan Mufti keluarkan kan zikir-zikir tu selepas sembahyang kan. Saya suruh cetak hak baru pula kan, supaya baca kan. Saya suruh buat kecil macam ni, sebuah dalam poket, senang. Nabi ni subuh-subuh, lepas subuh dia ada panjang dia baca. Jadi kita baca. Kita nak memulakan hari ni, biarlah kita cari keberkatan, baca banyak wirid-wirid Nabi, bukan sampai sejam pun. Kadang-kadang duk main handphone tu sampai sejam setengah. Padahal kalau duduk baca ayatul kursi, baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, baca yang tu 7 kali, kemudian baca semua ni Nabi baca.
Kadang-kadang kita tak peruntukkan masa. Sebab tu kita kadang-kadang setengah orang tu dia serabut kepala dia, tapi dia tak tahu dia serabut apa. Rasa macam tak puas hidup. Sebab apa? Jiwa ni dia kena zikir, kena banyakkan zikir. La ilaha la haula wala quwwata illa billah. Zikir, baca, Allah mudahkan urusan kita. Nabi Yunus alaihi salam dia buat salah, kena dakwah, dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita ni baca 3 kali je, baca bagi banyak hari-hari. Nabi suruh banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim, astagfirullah. Nak jalan, astaghfir, duduk bagi baca 100, 200 kali, 300 kali. Kadang-kadang sini tak buat lah. Kadang-kadang orang tua-tua kadang-kadang tak buat apa-apa, tu duduk pergi minum kopi berjam. Secawan kopi rogi tu pergi kedai. Tapi tak apa, cuba duduk di masjid lagi lama sikit. Duduk lama sikit, zikir. Kita akan rasa sadr rah, dada kita lapang. Lepas subuh tu duduk, astagfirullah. Bagi banyak sikit. Nak kira 100 dengan jari tak boleh. Boleh nak kira dengan biji tasbih? Boleh. Bukan niat kata biji tasbih tu sebagai sunat pegang buah tasbih, tapi sebagai alat untuk kira. Tak mau boleh tu, boleh tak kira hak sekarang elektronik tu apa? Boleh picit. Kenapa kadang-kadang kita nak iltizam kan? Kita nak bagi diri kita tu. Kadang-kadang kemarin aku zikir 200-300 kali, hari ni pun tak mau lah bagi korang. Nak kira dengan jari, sekali dia pakai lena dengan yang tu. Nanti kita, tapi dia astagfirullah. Boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia sebut kadang-kadang aku ada masalah, aku istighfar sampai 1000 kali, Allah hilangkan masalah, Allah buka jalan. Tuan-tuan, orang tanya banyak dan orang main ni apa baca doa nak bagi hilang masalah saya. Sepanjang tuan-tuan baca banyak ayat Quran, tuan-tuan tak akan jumpa yang lebih mustajab bagi hidup ni melainkan membanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar, Tuhan hantar mai rezeki. Banyakkan istighfar, Tuhan lapangkan dada. Banyakkan istighfar, Tuhan mudahkan urusan. Istighfar. Astagfirullah. Ada sahabat susah, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. Jangan sekali, jangan 2 kali, banyak, 100, 200. Kita rasa manis, hidup manis. Lepas subuh tu rasa lapang dada, mudah je langkah, nampak je nak buat kerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.